Hai, bersua kembali setelah sekian lama. Okey, ya anak-anak, hari ini kita akan sambung semula pelajaran kita. Okey, pelajaran Bahasa Melayu. Hari ini kita akan buat tajuk penanda wacana. Okey, baiklah. Okey, cikgu perkenalkan dulu penanda wacana. Penanda wacana merupakan rangkai kata untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur, ya. Okey, penanda wacana menghubungkan satu ayat dengan satu ayat yang lain atau satu idea dengan satu idea yang lain yang saling berkaitan. Penanda wacana juga boleh digunakan untuk memulakan perenggan yang baharu. Okey. Juga penanda wacana ini digunakan untuk menjadikan sesuatu ayat itu lebih lancar dan sempurna serta mempunyai pertalian idea. Baiklah anak-anak. Okey, penanda wacana ini sebenarnya mempunyai beberapa fungsi. Okey, kita lihat ya. Okey, fungsi yang pertama ialah sebagai pertentangan maklumat. Okey. Yang kedua ialah sebagai akibat atau kesimpulan. Okey. Seterusnya fungsinya sebagai persamaan atau kian bertambah. Dan yang berikutnya, seterusnya. Okey, fungsi yang terakhir ialah sebagai masa yang sama dan pada masa itu. Tak apa, nanti kita akan lihat contoh ayat agar anak-anak lebih faham. Baiklah, kita lihat fungsi yang pertama. Okey, kita lihat contoh agar anak-anak lebih faham ya. Okey, fungsi sebagai pertentangan maklumat. Okey, yang pertama. Okey, contoh penanda wacananya bagaimanapun. Okey, kita lihat ayat contoh. Adik menangis tak esak-esak. Bagaimanapun, tangisannya reda setelah dipujuk oleh ibu. Okey, dia menangis. Tapi kemudian reda sebab setelah dipujuk oleh ibu. Okey, jadi dua maklumat yang bertentangan ya. Tadi menangis kemudian okey. Baiklah, itu dia tadi maksudnya pertentangan maklumat. Kita tengok contoh lain. Biarpun demikian. Okey, Rahana gagal dalam ujian matematik itu. Biarpun demikian dia tidak berputus asa. Baik, daripada ayat itu anak-anak nampak ya. Rahana dia gagal. Tapi dia tidak berputus asa. Dua pertentangan maklumat. Gagal, tidak berputus asa. Okey. Seterusnya meskipun Mardiah tidak berganjak dari situ meskipun diarah pulang. Situ juga nampak pertentangan maklumat. Dua perkara yang bertentangan. Mardiah tadi dia tak berganjak dari situ. Walaupun orang suruh dia pulang. Ya. Okey, nampak kan? Okey. Baiklah sebaliknya. Sebaliknya, Yaya tidak ke sekolah. Sebaliknya dia melepak di pusat membeli belah. Okey, Yahya ni sepatutnya pergi ke sekolah. Tapi dia melepak di pusat membeli. Okey, seterusnya kita lihat fungsi akibat atau kesimpulan. Okey, penanda wacananya akhirnya. Okey, Ali tidak belajar bersungguh-sungguh. Akhirnya dia gagal dalam ujian. Baik, jelas ayat di situ. Okey, Ali ni tadi dia tak belajar, dia malas ya. Akhirnya dia gagal dalam ujian. Inilah akibatnya jika tidak belajar bersungguh-sungguh. Itulah akibatnya atau kesimpulan daripada perbuatan Ali tadi. Jelas kan? Baiklah, dengan itu Okay, Nazril tidak aktif dalam bidang co-curriculum. Dengan itu, dia tak terpilih sebagai murid cemerlang. Baik, di sini menunjukkan Nazril tak dipilih sebagai murid cemerlang kerana dia tak aktif dalam co-curriculum. Akibat daripada ketidakaktifannya tadi, dia tak terpilih. Baiklah, kalau begitu, nampaknya kamu sudah sihat. Kalau begitu, kamu boleh pulang ke rumah. Okey, kamu dah sihat. Ni dekat hospital. Jadi, bolehlah pulang ke... jadi, kamu boleh pulang esok. Bukan pulang ke rumah. Kamu boleh pulang esok. Sebab sudah sihat. Ni akibatnya ataupun kesimpulannya apabila dah sihat tadi. Dah boleh balik rumah.
Okey, lantaran itu. Okey, Kamarul selalu ponteng sekolah. Lantaran itu ayahnya selalu dipanggil oleh pihak sekolah. Okey, Kamarul ni selalu ponteng. Jadi, ayahnya selalu dipanggil oleh pihak sekolah. Okey, mungkin nak bagi tahu yang anaknya selalu ponteng. Inilah akibatnya ataupun kesimpulan daripada perbuatan Kamarul. Ya. Okey, kita tengok fungsi yang seterusnya ialah persamaan atau kian bertambah. Okey, kita tengok penanda wacananya lagipun. Okey, lagipun ramai orang membeli belah di pasar raya itu kerana terdapat pelbagai jenis barang. Lagipun harganya murah. Okey, di sini okey maksud persamaan atau kian bertambah ni maksudnya. Okey, kalau kita tengok pada ayat, okey contohnya dia membeli belah di pasar raya Boulevard. Contohnya lah pasar raya Boulevard, barang ada banyak. Okey, selain daripada barang banyak, okey, harganya juga murah. Itu maksudnya kita menambah lagi cerita itulah. Okey, atau bukan cerita, kita tambah lagi maklumat tentang Pasar Raya Giant tadi ya. Okey. Okey, selain daripada banyak barang, okey, harga juga murah ya. Seterusnya lebih-lebih lagi. Aini tidak dapat melihat dengan jelas lebih lagi pada waktu malam. Okey. Baik. Aini tadi dia rabun, dia tak nampak ya. Okey. Apatah lagi pada waktu malam. Okey. Dia memang dah tak nampak. Tambah lagi kalau waktu malam ya. Baiklah, seterusnya malah. Okey, Anita ditawarkan di Holland. Ni belajar di luar negara. Malah perbelanjaannya ditanggung oleh kerajaan negeri. Maksudnya bukan sahaja ditawarkan di Holland, tapi perbelanjaannya juga ditanggung oleh kerajaan negeri. Itu maksudnya tadi ya. Bertambah lagi ya. Okey, tambahan lagi. Okey, Michael suka menonton dokumentari. Okey, salah satu daripada inilah rancangan televisyen. Tambahan lagi, okey, tambahan lagi berkenaan dengan okey cerita-cerita tentang haiwan ya. Okey. Baiklah, maksudnya Michael tadi suka menonton dokumentari ya. Dokumentari ni cerita maklumat lah. Okey. Tambahan lagi kalau berkaitan dengan haiwan. Okey. Okey, itu kesukaan Michael ya. Baiklah, seterusnya kita lihat fungsi seterusnya iaitu yang berikutnya ya. Yang seterusnya lah. Okey. Baiklah, kita tengok contoh. Kemudian, penanda wacananya ialah kemudian, mula-mula masukkan tepung gandum. Kemudian, masukkan sebiji telur. Okey, kita buat sesuatu dan kita buat perkara seterusnya. Okey, yang berikutnya ya. Okey, selepas itu, ayah mencuci kereta. Selepas itu, ayah membersihkan longkang. Selepas mencuci kereta, okey, yang berikutnya, ayah terus mencuci longkang. Ini maksudnya bersambungan dengan perkara sebelumnya. Ya. Selanjutnya, guru besar menyampaikan ucapan alu-aluan. Selanjutnya, beliau merasmikan majlis itu. Ini pun anak-anak faham ya. Jadi selepas menyampaikan ucapan alu-aluan, seterusnya guru besar merasmikan majlis itu ya. Okey, seterusnya. Baiklah, Cikgu Linda menerangkan cara-cara untuk membina ayat. Seterusnya, beliau menerangkan cara-cara membuat perenggan. Okey, jadi ada kesinambungan sebelum dan selepas. Baiklah anak-anak, kita tengok fungsi terakhir iaitu masa yang sama atau pada masa itu. Okey, kita tengok contoh penanda wacananya. Dalam pada itu, Siti mengambil upah menjahit pakaian. Dalam pada itu, dia juga menjual kuih. Jadi Siti tadi, okey, dia mengambil upah menjahit pakaian. Dalam masa yang sama, dia juga menjual kuih. Ya. Okey, dia buat kerja 2 dalam 1. Ya. Di samping itu, Azimah seorang yang peramah. Di samping itu, dia mudah mesra dan pandai bergaul. Azimah ni
Okey, selain daripada mempunyai satu personaliti iaitu peramah, dia juga mudah mesra dan pandai bergaul. Ni sifat Azimah tadi, ya. Selain itu, membaca buku menambah ilmu pengetahuan. Selain itu, membaca juga dapat mengisi masa lapang. Selain membaca buku, menambah ilmu pengetahuan, okey, membaca buku juga dapat mengisi masa lapang. Okey. Baiklah, itu dia tadi dalam masa yang sama. Maksudnya, fungsinya tadi lebih daripada satulah keuntungan di situ tadi, ya. Okey, sebelum itu, abang akan ke Lutong sebentar lagi. Lutong ni nama tempat lah. Okey, sebelum itu dia memastikan kenderaannya berfungsi dengan baik. Okey, jadi abang ni tadi akan ke Lutong sekejap lagi, ya. Okey, sebelum itu, okey, dalam masa yang sama, ya, pada masa yang sama, dia memastikan kenderaannya berfungsi dengan baik. Okey. Baiklah anak-anak, cikgu rasa setakat ini sahaja. Cikgu harap penerangan yang ringkas tadi anak-anak faham. Okey, dan bolehlah membina ayat menggunakan penanda wacana dan juga boleh membuat karangan dengan mudah menggunakan penanda wacana. Baiklah, okey. Okey, cikgu harap semuanya boleh, ya. Jadi sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Jadi sebelum mengundur diri, cikgu harap anak-anak jaga diri. Okey. Virus COVID semakin mengganas. Jadi anak-anak macam biasa cikgu nasihatkan diam di rumah, duduk di rumah, jangan keluar rumah kalau tidak ada apa-apa keperluan. Kita jaga kita. Semoga kita selamat daripada virus yang bahaya ini. Baiklah, bye.